Baik, kita pergi kepada contoh. Contoh yang pertama, saya ada graf V melawan T. Contoh saya ada graf dia beginilah graf dia. Contohnya meningkat begini. Baik, kita analisis daripada graf ini dahulu. Dia sama macam gunung tadi Kalau macam gunung tadi, maksudnya awak dapat yang ni dia menaiki. Kalau kita tengok pula kepada dia punya kecerunan, sebab ada garis lurus saja, kecerunan dia malar ataupun seragam. Apa yang kita boleh buat di sini, kita boleh katakan bahawa hal laju dia daripada menaiki tu, hal laju dia bertambah. Manakala daripada kecerunan malar, kita boleh katakan dia punya kecerunan ni, kita tengok kepada dia punya pecutan. Pecutan dia adalah seragam. Malar tu seragam samalah. Tapi kalau pecutan ni kita gunakan perkataan, kalau pecutan kita gunakan perkataan seragam. Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua. Sama juga contoh yang kedua, V melawan T. Dan kemudian awak ada graf. Contoh graf dia kali ni beginilah. Dia macam ni. Baik. Sini pun sama juga. Ini menaiki. Tapi kita tengok sebab ini bukan garis lurus Tadi dia garis lurus. Bila garis lurus, tak garis lurus, yang ni dia punya kecerunan itu. Di sini kita boleh katakan kecerunan bertambah. Jadi kita kaitkan dahulu. Kalau menaiki ni kita boleh katakan dia punya hal laju itu bertambah. Dan kecerunan tadi kita kaitkan dengan pecutan. Jadi pecutan dia di sini bertambah. Dia beza kes pertama dengan kes yang kedua ini. Baik, untuk kes yang ketiga. Kes yang ketiga, kita tengok dahulu. Kes yang ketiga, kita ada graf hal laju melawan masa, sama juga. Baik, contoh saya ada graf dia begini. Okey, contohnya saya ada grafnya macam tu Baik, jadi di sini kita boleh tulis yang ni sebagai menaiki. Tapi dia macam menaiki bukit lah dari kiri ke kanan kan. Bila dia menaiki dari kiri ke kanan tu, maksudnya awak boleh tengok di sini, walaupun dia menaiki, tapi dia punya, dia makin sedap lah awak nak naik kan. Jadi sebab dia punya kecerunan itu, dia dah semakin berkurang. Baik, jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa dia punya hal laju itu bertambah, tapi dia punya pecutan pecutan awak kaitkan dengan kecerunan tadi, pecutan dia berkurang di situ. Dia memang memecut, tetapi pecutan dia semakin berkurang. Dia masih lagi memecut lah. Baik, contoh kalau awak ada satu graf. Graf ini adalah gini graf dia V melawan T. Lepas tu dia punya graf untuk gerakan dia adalah mendatar. Macam tu sahaja. Dan dia garis lurus. Jadi yang ni dia punya graf adalah mendatar. Maksudnya apa yang awak dapat di sini adalah ni dia mendatar. Kalau dia mendatar, maksudnya dia punya kecerunan pula, sebab dia mendatar kan. Kalau dia mendatar sahaja, dia punya kecerunan adalah sifar di sini Jadi kalau kecerunan dia sifar, maksudnya apa yang boleh katakan di sini? Di sini mendatar. Mendatar maksudnya kalau menaiki tadi hal laju bertambah, kalau mendatar ni maksudnya hal laju dia adalah malar. Manakala dia punya kecerunan pula kita kaitkan dengan pecutan. Pecutan dia sifar. Senang sahaja konsepnya Baik, kemudian kita tengok kepada kalau dia menuruni. Ini kes yang kelima. Ini saya tulis dahulu. Keempat. Ini pula adalah kes yang kelima. Baik, untuk kes yang kelima awak ada benda yang sama juga. V melawan T.
Contoh B melawan T, laju melawan masa, dan kemudian awak dapat dia punya graf. Contoh graf yang awak dapat ini begini, dia punya graf. Garis lurus juga. Baik, kemudian di sini saya boleh dapat dia adalah menuruni lah, bukan menaiki lagi. Menuruni, kita baca daripada kiri ke kanan. Dan kemudian awak boleh dapat dia punya kecerunan. Kecerunan itu adalah, kecerunan dia adalah malar. Kecerunan dia adalah malar. Baik, jadi di sini awak boleh nyatakan yang ni sebagai ni hal laju dia tak malar lagi lah, sebab dia dah menuruni. Kalau menaiki hal laju bertambah, jadi menuruni masa hal laju berkurang. Baik, bagaimana pula dengan dia punya kecerunan? Kecerunan dia adalah malar. Bila kecerunannya adalah malar, maksudnya apa yang kita boleh katakan di sini, dia akan jadi pecutan seragam. Tapi dia negatif. Ataupun di sini awak boleh nyatakan sebagai nyah pecutan seragam. Itu pun boleh juga. Kalau benda tu pecutan seragam, dia naik sahaja, biasanya kita tak tulis sebagai positif lah. Tapi kalau dia menuruni ni, kita akan tulis dia sebagai pecutan seragam negatif. Baik, saya rasa itu sahaja dan awak boleh mula jawab soalan inilah. So untuk soalan ini nanti awak sertakan sekali dia punya, kalau ada pecutan lah, kalau ada pecutan awak sertakan sekali dia punya berapa dia punya pecutan tu. Saya nak tahu berapa pecutan O ke A, pecutan A ke B, pecutan B ke C kalau ada, dan pecutan daripada C ke D. Baik, itu sahaja.